Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pagi ni cikgu akan terangkan aktiviti 2.1 penyediaan sel haiwan. Okey, sel haiwan kita ambil daripada sel pipi manusia. Okey, terdapat 6 langkah dalam penyediaan sel haiwan. Yang pertama, kita titiskan air sulin di atas slide kaca. Kemudian, kita pindahkan sel pipi tadi yang kita guna dengan pencokir gigi ke atas slide kaca. Okey, kemudian kita titiskan larutan metilina biru di atas titisan air sulin dan sel pipi tadi. Okey, fungsi larutan metilina biru adalah untuk memastikan struktur sel haiwan dapat dilihat dengan jelas di bawah mikroskop. Okey, kemudian langkah yang keempat, kita turunkan penutup kaca perlahan-lahan. Okey, ini penutup kaca. Kita turunkan dengan gunakan jarum tenggek. Kemudian kita serat larutan metilina biru berlebihan dengan menggunakan kertas turas. Kemudian kita akan perhatikan spesimen, iaitu kita lihat sel pipi tadi di bawah mikroskop. Okey, pemerhatian. Apa itu pemerhatian? Pemerhatian bermaksud hasil yang kita boleh lihat di bawah mikroskop tadi, iaitu kita lihat sel pipi manusia, di mana sel pipi manusia mengandungi 3 struktur. Yang pertama mengandungi sitoplasma, kemudian ada membrane sel, kemudian ada nukleus. Okey, di sini ada perbincangan yang boleh kamu baca. Kemudian kesimpulan untuk aktiviti 2.1, sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap dan mempunyai 3 struktur tadi, iaitu apa? Sitoplasma, membrane sel dan nukleus. Okey, kita lihat kepada aktiviti 2.2 penyediaan sel tumbuhan. Okey, sel tumbuhan di sini kita akan lihat sel bawang. Okey, ada 8 langkah, di mana pertama titiskan air sulin ke atas slide kaca, kemudian guna pisau untuk dapatkan daun sisik sekulen bawang ni. Maksudnya kita potonglah, ambil sebahagian serpihan tu. Okey. Sel bawang tu kemudian kita kepak untuk dapatkan epidermis bawang. Apa maksud epidermis? Lapisan paling luar bawang. Kita ambil paling yang paling nipis tu lah pada bawang tu, sel bawang tadi. Okey, bawang tu kita ambil lapisan nipis tu. Kemudian kita letakkan dia di atas slide kaca tadi yang mengandungi air sulin tadi. Kita guna dengan forceps. Forceps ni macam penyepit. Tapi di dalam makmal kita panggil forceps. Okey, kemudian kita titiskan larutan iodin ke atas air sulin dan lapisan epidermis bawang tadi. Okey, sama juga fungsi larutan iodin dengan fungsi larutan metilina biru tadilah. So kalau untuk sel tumbuhan kita pakai larutan iodin. Untuk apa? Untuk memastikan struktur sel bawang nanti dapat dilihat dengan jelas. Okey, kemudian kita guna jarum tenggek untuk menutup kaca, penutup kaca. Kemudian kita guna kertas turas untuk seraplah larutan iodin yang berlebihan. Kemudian yang terakhir kita akan letakkan slide kaca tadi di bawah mikroskop untuk kita lihat sel tumbuhan. Okey, di mana pemerhatian yang akan melihat di bawah mikroskop tadi, kamu akan lihat sel epidermis bawang. Epidermis tu iaitulah lapisan luar bawang tadi. Kita ambil paling nipis tadi tu kan, yang kat luar tadi. Kemudian kamu boleh lihat ada 5 struktur untuk sel bawang. Yang pertama dia mengandungi membrane sel, ada dinding sel, ada nukleus, ada sitoplasma, ada vakul. Okey, perbincangan kamu boleh baca. Di sini kesimpulan. Kesimpulannya apa yang kamu boleh dapat daripada aktiviti ini? Apa yang kamu boleh dapati adalah sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Kemudian dia mempunyai 5 struktur tadi. Iaitu apa dia? Sel tumbuhan mempunyai membrane sel, dinding sel, nukleus, sitoplasma dengan vakul. Okey, so di sini kita boleh buat perbandingan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Apa itu perbandingan? Perbandingan mesti tulis ada persamaan dengan perbezaan. Persamaan, apa yang sama antara sel haiwan dengan sel tumbuhan? Okey, yang sama kedua-duanya. Okey, kedua-duanya maksudnya sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai nukleus, membrane sel, sitoplasma dan mitokondria.
Okey, perbezaan di sini cikgu buat dalam bentuk jadual ada 4 perbezaan. Yang pertama untuk sel haiwan dia tiada dinding sel. Sel tumbuhan dia ada dinding sel berselurusa. Untuk kloroplas, sel haiwan dia tiada kloroplas. Sel tumbuhan dia ada kloroplas yang mengandungi klorofil yang menyebabkan tumbuhan itu jadi warna hijau lah. Okey, pigmen yang berwarna hijau. Okey, kemudian sel haiwan dia tiada vakul. Jika ada vakul pun, okey, saiznya sangat kecil, kemudian berselerak di dalam sel. Untuk sel tumbuhan biasanya mempunyai satu atau vakul yang sangat besar. Okey. Kemudian untuk bentuk, sel haiwan mempunyai bentuk sel yang tidak tetap. Tiada bentuk yang tetap lah untuk sel haiwan. Manakala untuk sel tumbuhan, bentuk sel adalah tetap. Itu kalau buat dalam bentuk jadual. Kalau dalam bentuk ayat, untuk perbezaan macam mana nak tulis, okey. Cikgu bagi contoh satu. Okey, untuk dinding sel. Okey, kita akan tulis macam ni. Perbezaannya macam ni. Sel haiwan tidak mempunyai dinding sel ataupun sel haiwan tiada dinding sel. Manakala sel tumbuhan mempunyai dinding sel berselurusa. Itulah tulisan ataupun jawapan untuk perbezaan. Kena tulis kedua-duanya. Maksudnya kena tulis apa bezanya antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Kamu tak boleh tulis hanya sel haiwan tiada dinding sel. Okey. Satu. Yang sel tumbuhan kamu tak terangkan, kamu tak tulis. Itu salah. Perbezaan kena tulis kedua-duanya. Okey, satu cantik, satu tak cantik. Satu tinggi, satu rendah. Macam itulah perbezaan. Siapa? A cantik, B tak cantik. A tinggi, B rendah. Macam tu. Okey, itulah perbezaan. Itu jawapan. Perbandingan, lagi sekali cikgu cakap, mesti ada persamaan, mesti ada perbezaan. Okey, itu sahajalah untuk pagi ni. Sekian, terima kasih.